Mana? Okay, bye. Okay, so let's read the question. Okay, right. Okay, a stationary loudspeaker radiates sound with intensity of 1000 hertz uniformly in all directions. Okay, at a distance of 4 meter, the intensity is sekian lah. Okay, so calculate the power of the loudspeaker. Okay, so this one is quite simple lah. You just use the formula. So we are kita tengah cakap pasal sound intensity ni, iaitu formula lah I equals to power over area. Okay, alright. Bye Im. Okay. Lina kat bawah. Tak apalah, bye. Okay. So the formula is we have what? We have frequency, right? Mesti this frequency dulu lah. We have frequency sama dengan 1000 hertz. Okay. And then kita ada intensity sebanyak 0.95. Okay. And then distance dia adalah 4 meter lah. So we want the power berapa kan? So we want the power. Okay, so what happened here? Guna je lah formula this one, isn't it? I is equals to P over A. Okay, so kamu pun letaklah kat sini. I is equals to P over area lah. Okay, so disebabkan sound kita akan disebarkan dalam bentuk sphere, maka formula dia akan jadi P over 4 pi R square lah. Okay, so I kita adalah 0.95 power and then 4 pi P R square. Okay, so dapat power kamu, tekan kalkulator, kamu dapat 191.0 watt. Okay, very simple Okay. Okay, and then this one pula Okay. Okay, kejap Okay, so let's read the second question. Okay. Okay, so sekarang ni dia nak frequency of the sound heard by a child. So frequency of sound heard by a child, if he approaches the sound at the speed of 10 meter per second. Okay, so what happen? Okay, baca balik Tadi kita ada sekarang ni pasal Doppler effect lah. Okay, apa yang dia dengar daripada source. Okay, kita ada loudspeaker sebagai source kita. So misalkan lukislah loudspeaker sebagai source kita. Okay, this is our source and then this is a child kan, which is the observer lah. Observer, source kan. Okay. Okay, and then kita cakap kat atas ni, dia cakap loudspeaker tu stationary kan. Loudspeaker tu stationary. So kita nak cakap ni kat sini, Vs tu sama dengan kosong lah. Okay. Velocity of the source is 0. Okay, and then okay, dia cakap, okay, velocity of the source, okay. Okay, and then dia cakap, so soalan ni nak apa? Dia nak frequency of the sound heard by the child. So dia nak frequency heard by the observer lah, okay? And then we already know that the frequency of the source is what? 1000 hertz, okay? Okay, and then dia cakap lah kat sini, if child tu approaches the sound at the speed of 10 meter per second, if he approaches the sound. So maksudnya dia menghampiri source lah. So dia menghampiri source ke sana lah. So this is the velocity of the observer lah. Okay. Di mana velocity of the observer tu sama dengan 10 ms negative 1 kan. Okay. Okay kejap Okay. Kejap. So source is 10 meter per second. Dia akan jadi opposite kali. Okay. Alright. So sekarang ni so the general formula is this one, right? This one is the general formula. So misalkan tulis formula tu lah. Okay. Iaitu formula dia adalah FO is equals to V plus minus V naught over V plus minus VS FS. Kan? Okay. Alright. And then Miss tahu the speed of sound is 330. So Miss letaklah 330 and then okay. So ni tak tahu plus minus kan. Okay, tak apa, biarkan saja. And then velocity of the observer, which is velocity of the child, is 10. And then velocity of the source is 0 kan. So ni ada 330 sajalah. And then the frequency of source is 1000 hertz. Okay. Alright, so kamu boleh hafal kalau observer menghampiri source tu apa, positif ke negatif. But kalau kita tengok daripada gambar rajah ni kan,
Okay, so kita ada stationary source. Okay, maksudnya kita ada yang bergerak adalah observer lah. So, observer bergerak ke sana kan. Okay. Okay, tapi kita punya source adalah dekat sini. Our source is here kan. So, kita akan detect, oh mana arah V, speed of sound tu. Okay, mestilah ke arah telinga observer kita. Iaitu, katalah ini you punya source kan. This is your source. So, dia akan menghampiri, pergi ke telinga kamu lah, observer tu. Okay. So, nak cakap ni kat sini, the speed of sound ke sana. Okay. So, kalau kamu nampak, di opposite direction, our V dengan V yang satu lagi tu opposite direction. So we know that the sign would be positive lah. Okay. I hope you can get it. Kalau kamu tak faham, you boleh hafal. Tapi nak cakap ni kat sini, kamu kena draw mana satu arah yang bergerak, mana satu arah pergerakan observer and then mana satu arah speed of sound tu. Dia nak masuk daripada source ke telinga observer kamu. So bila kamu nampak dia in opposite direction, so the sign is positive. Okay. So nak cakap ni kat sini, the sign is positive. Okay. So and then kamu pun tekanlah calculator. Dapatlah jawapan dia. 1030.30 Hertz. Okay. 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 Right. Okay. So that is chapter 10. Okay. So nanti kita study lagi chapter 10. We have a month to study for your PSPM. Yang mungkin akan dijalankan seperti biasa. Tapi Miss tak tahulah. Okay, we'll see how things go. Okay, and then kita akan chapter 10 sudah. Chapter 13 pula. Okay, 13. Okay, soalan ni Miss tak letak dalam Google Classroom lagi. Tapi kita boleh tengoklah sama-sama. Okay, so this one is chapter 13 Chapter 13. Okay. Okay, so ni soalan tahun lepas. Kamu dah buat dah untuk quiz tapi ramai yang salah. So kita nak bincang lah soalan ni. Okay. So kita akan tengok mind map untuk chapter 13 . So this is the mind map that I made for chapter 13. Miss memang suka buat mind map sebab kat sekolah memang cikgu ajar buat mind map. Okay, and then lepas tu Miss buat mind map and then tapi Miss nak ajar kamu guna formula ni lah sebenarnya. Formula yang dikasih dalam exam nanti . And then kita tengok satu-satu . Okay, so ni chapter 13 which is the most boring chapter in SEM 1. Tapi tak apa, it's okay, it's easy. So kita ada formula untuk ideal gas iaitu PV equals to nRT. And then kamu tahu this is pressure, volume. Unit untuk Pascal kan, pressure, and then volume is meter cubic, and then R is 8.31 and then temperature must be in Kelvin lah. Which is kita akan tambahkan dia dengan berapa tu? Temperature Celsius sama dengan 273. Nak 1.15 pun boleh. It's up to you . Okay, and then we have how to find number of mole iaitu mass over molar mass. So this one must be in kg. This one mesti kg per mole. Dia tak sama dengan kimia. Okay. And then this one is number of molecules. And then this one is Avogadro constant iaitu 6.02 darts per kuasa 23 . It's a constant. Okay, and then kamu belajar macam nak cari VRMS. So VRMS ni ada dua iaitu ni mass of molecule. Tapi ni adalah Boltzmann constant. Boltzmann constant I think I forgot lah the value. 1.38 darts per kuasa -23 kot. Okay, and then we have R which is 8.31 and then this one is molar mass lah. Okay. So kalau VRMS ni kita selalu akan guna this one instead lah. Sebab molar mass ni selalu ni constant. Very easy to use. Okay. Okay, and then kita ada formula untuk pressure of gas molecule tu kan. So this one is pressure. This one is volume. Okay. And then this one is 1/3. Nak cakap ni kat sini. NM tu sama dengan mass saja . N sebab N tu sama dengan 1. Kamu ingatlah NM tu sama dengan M saja. Dalam equation ni NM tu sebenarnya sama dengan mass sebab N tu sama dengan 1. So macam mana nak cari mass? Kamu tahu boleh cari daripada number of moles, mass over molar mass. So this is the same thing lah. Okay. The same thing. Okay. VRMS boleh dapat cara dekat atas ni iaitu VRMS adalah root mean square speed. Okay, and then kalau kita rearrange balik equation ni, kalau Miss arrange letak kat tepi . So P equals to 1/3 NM over V RMS square. So this one is actually a density. So sama je lah equation yang kat sebelah ni . Okay. And then this one is translational kinetic energy. Lina
Lina nak balik ke Lina? Lina nak balik ke? Pukul 3 kot. Tak pukul 3. Lina balik terus ni? Okay. Tak apalah. Okay je. Betul. Tak takut sangat kot. Okay. And then we have transition kinetic energy iaitu 3/2. We normally use this one lah. Sebab simple lagi kan. K tu constant. Okay, and then we have this one formula adalah untuk internal energy of gas. Okay. Which is 1/2 FNKT lah. Iaitu total energy dalam gas tu. Okay. So N ni melambangkan semua molekul dalam gas tu lah. Okay, dalam list of formula dia tak kasih tapi kamu boleh tambah. Kita ada average kinetic energy of molecule. Ni tak kasih dalam exam. Iaitu formula K, dia tak samalah dengan translational kinetic energy sentiasa 3/2. Tapi average kinetic energy ni adalah F/2 KT. Kalau kamu ingat, monoatomic F dia sama dengan 3, diatomic F dia sama dengan 5, polyatomic F dia sama dengan 6. Okay. So ni tak kasih dalam exam tapi kamu kena tahulah. Okay. Alright, so let's answer the question together. Okay. Okay, harap kamu dapat pick up. So this is all the formula for chapter 13. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan this one number 12. Okay, so let's read the question together. Kejap Okay. Right, okay. A sealed cylinder contains 1.2 darab 10 kuasa 24 helium atoms at initial pressure of sekian lah. Okay. And then the cylinder is heated until the final temperature and the change in the internal energy of the helium gas are 315 and 1.6. Okay. And then dikasihlah molar mass of helium is sekian. Okay, tak apa, kita tulis semua kuantiti dekat sebelah tu. Okay, so we have number, dia ada helium atom sebanyak 1.2 darab 10 kuasa 24 atoms. And then kita ada pressure. Pressure sama yang 1.04 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay, and then kita ada final temperature iaitu T final lah. Kita ada sebanyak 315. And then kita ada, kita ada change in internal energy which is 1.6 darab 10 kuasa 3 Joule. Okay. Alright, so and then dia kasih kita molar mass sama dengan 4 darab 10 kuasa negatif 3 kilogram per mol. Okay. Okay, so sekarang ni dia nak apa? Dia nak density of the helium gas lah. Okay. So kalau kamu tengok dalam list of formula kita, formula apa yang ada density? This one, isn't it? P is equals to 1/3 density VRMS square. Okay, so kamu pun tulislah formula tu. Okay. So pressure is equals to 1/3 density VRMS square kan. Okay. So sekarang ni, okay, so kamu tahu sudah pressure dia. Pressure sama dengan 1.04 darab 10 kuasa 5 and then 1/3 and we're going to find density, isn't it? Okay. And then tapi kita tak ada VRMS kan. VRMS, so kita kena kira lah. Okay, so formula untuk VRMS adalah kita guna yang ni senang. 3RT/M tu. Okay. So I'm going to use this one lah. 3RT/M kan. Tapi Miss nak VRMS ni ada square root So Miss nak yang square. So Miss akan square both sides lah. Okay. Square at both sides. So maksudnya VRMS square Miss sama dengan 3RT/M sahaja. Okay. Alright. And then kita buatlah 38.31 over molar mass kita sama dengan 4 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So sekarang ni ada satu konsep yang kamu kena faham Okay. VRMS ni apa tu? Velocity pada asal gas tu tau, before dia kena panaskan. Okay. Maksudnya pergerakan dia pada waktu yang sebelum dia kena panas lah. Okay. Sebabnya sebab VRMS macam tu. Okay. Kita tak boleh ambil final temperature. Kita ada temperature final kan 315 kan. Okay. So kejap.
Kejap. 25. Dah bisa ambil kalkulator kejap. 9 tolak 7,15. Okay, so nak cakapnya kat sini, VRMS tu selalunya velocity of molecule dekat room temperature macam tu, which is bukan yang waktu dia kena panas. So nak cakapnya kat sini, yang kita nak masukkan temperature, isn't it? Okay, we cannot put the value of 315 sebab itu adalah apabila dia kena panaskan. Okay, so VRMS ni adalah pergerakan molekul tu pada suhu temperature yang biasa, itu before dia kena panaskan. Okay, so maksudnya kita kena cari T initial untuk gas ni lah, okay, before dia kena panaskan. Okay, sebab kita tak boleh nak masukkan dalam formula VRMS kita. Okay, remember VRMS happens at room temperature macam tu lah, so it cannot be the temperature when it's heated. Okay, so sekarang ni kita kena cari temperature initial kita. How to find it? Okay, so we have our delta U, isn't it? Delta U. So kita tahu formula delta U adalah, if you remember, delta U formula dia adalah, okay, Miss tulis kat bawah ni Okay, delta U formula dia adalah, F over 2 nRT, isn't it? Ataupun U is equals to F over 2 NKT. Macam mana kamu dapat formula ni? Kamu tengok dalam list of formula dia dikasih kat sini. U equals to 1/2 this one, okay, F over 2 nRT ataupun F over 2 NKT, okay. Right, so sekarang ni if we have delta U, so maksudnya F over 2 NKT iaitu T final tolak T initial lah sebab dia changes kan, so perubahan, okay. So we already know that the delta U is 1.6 darab 10 kuasa 3, right. And then disebabkan dia adalah atom, so dia adalah monoatomic, maka degree of freedom untuk monoatomic adalah F sama dengan 3. So that's why aku masukkan kat sini 3/2 Okay, and then Miss tak guna nRT, Miss guna NKT sebab kita ada number of molecule kat situ iaitu 1.2 darab 10 kuasa 24. Okay, and then Boltzmann constant adalah berapa Boltzmann constant? I always forgot. Boltzmann constant, kalau Miss laju sangat cakap tak faham. 1.38 darab 10 kuasa negatif 23. Okay. And then we want to find the T initial. T final ada sudah iaitu 315 tolak dengan T initial. Okay. So we are going to find our T initial. Okay. So kamu pun tekanlah kalkulator tu. So and then you will get your answer to be 250.59 K. Okay. Which is dalam degree Celsius dalam 22 macam tu lah. Okay. Right. Okay. Okay, and then you boleh masukkan 250.59 tu dalam this equation, okay? I hope you can understand 250.59, okay? So kamu akan dapat VRMS kamu sama dengan 1.56 darab 10 kuasa 6 M square S negatif 2, okay? And then kamu boleh masuklah dalam ni, this one, okay? 1.56 darab 10 kuasa 6. Okay, tak perlu square sebab kita nak dapatkan dah VRMS square. Okay, and then kita carilah density kita. Kamu akan tekan calculator. Okay, and then you will get, okay, cuba tekan calculator and then tell me berapa answer yang you dapat. Miss nak reply message kamu sekejap. Okay, and then berapa dapat? You will get 1/5. 1/5 or 0.2 0.2 kg. Density adalah mass over volume kan, so kg m negative 3. Okay, so this is quite hard lah this question, tapi it's okay, kita practice So this is the last year question. Okay, okay, kita akan cuba buat untuk B pula Okay, B pula. Okay, so dia nak the final pressure of the helium gas kan. So the final pressure of helium gas, kamu tengok kat sini So we have pressure, kita ada temperature berubah kan. Kita ada temperature initial sama dengan 250.59
59, temperature berubah sebanyak apa tu? Berapa temperature final dia? 315. And then pressure asal sama dengan 1.04 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay. So yang fix kat sini adalah volume fix lah, volume constant. Okay, so kita boleh guna sama ada kamu nak guna balik formula ni. Tapi panjang lah ni, kena kira VRMS baru, okay. Ataupun kamu boleh guna this one. P dengan T, ingat tak balik apa gas law tu kan? Sekejap Miss buka balik Math chapter, bukan chapter 14, chapter 10 lah kan. Sorry. So revision, chapter 13 lah kan. Okay, so kita tengok. Okay, so kalau kita ada pressure dengan temperature berubah, so we can use this equation. Okay, ini waktu volume dia constant. So we could use that one iaitu P1 over T1 is equals to P2 over T2. Okay, cuba selesaikan. Berapa P2 kamu dapat? Cuba selesaikan. Okay, selesaikan, masukkan. Satu. Okay. So you akan dapat jawapan dia tu Joel ke? Ya, betul. 1.31 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okay kah? Okay kot kan? Okay. Alright. Okay. So kita move on dengan next question Miss tak tahu lah macam nak buat revision ni, menarik kan? But yeah, kita buat pasir je lah Okay, and then kita move on to the next question. Okay, so this one question 2017-2018. Okay, this one Okay, so let's read the question together. Okay, so kita ada 5 darab 10 kuasa -3 meter cubic tank. So dia kasih kita volume kat sini. Contains nitrogen gas at pressure 1.2 atm. Okay. And the temperature of 27 degrees Celsius lah. Okay. And then the gas pressure kemudian increase to 2.5. Okay. So given that the molar mass of nitrogen is 28 gram per mole, calculate the change in the RMS speed of the nitrogen gas molecule. Okay. So kita tulislah apa kuantiti yang kita ada. So we have volume 5 darab 10 kuasa -3 meter cubic. And then we have pressure pertama kita iaitu 1.2 atm. And then kita ada pressure tu sama dengan 2.5 atm. Okay. And then kita ada temperature sebanyak 27. Tukarkan dia kepada Kelvin. So dapatlah 300.15 K. Right. And then kita ada molar mass dia sebanyak 28 darab 10 kuasa -3 kg per mole, -1. Okay. So dia nak change in RMS speed lah. So maksudnya change in VRMS, maksudnya VRMS final tolak dengan VRMS initial lah. Okay. So sekarang ni kita boleh cari sudah VRMS initial kita kan. So VRMS initial adalah VRMS sama dengan kita guna formula yang senang je iaitu 3RT over M. Miss suka guna this one instead of 3T over M tu sebab molar mass ni constant. Okay. And then we use 3R kita 8.31 and then our initial temperature is 300.15. Molar mass kita 28 darab 10 kuasa -3. Okay. And then kamu tekan, kamu akan dapat jawapan dia sama dengan 516.81 ms-1. Okay. Alright, and then kita nak cari VRMS final pula kan. VRMS final tak ada pula. Okay, so sekarang ni so we want to find temperature lah. Temperature yang dekat sini berapa kan? Temperature ni berapa? We have temperature 1. Okay. Again, this is a constant volume. So, rasanya boleh cari T2 tu sebab kita nak cari VRMS kena ada temperature kan. If you want to find this one, we will have to use T2 lah.
3 RT/M. But we don't have the temperature. So kita pun carilah T2 kan. Okay, so how do I find T2? So I could use P1/T1 is equals to P2/T2, right? Okay, and then ni tak payah tukar kepada SI unit pun tak apa pressure tu sebab nanti dia cancel out pun, okay. So ni kamu letak je 1.2, temperature 1 sama dengan 300.15. Ni sama dengan 2.5 and then temperature 2 kita nak carilah, okay. Okay, cuba tekan kalkulator berapa temperature kamu dapat. So you will get your second temperature to be 625, is it? 625.31, right? 625.31. Okay tak? Line. Dia macam sekat je. Oh, okay, bye. 65.31K lah. Okay, so kita boleh carilah VRMS final kita iaitu 38.31 625.13 over molar mass kita 28 darab 10 kuasa -3. Okay. And then kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat tekan kalkulator berapa dapat jawapan tu? $746 kah? Miss. Jawapan dia adalah 746 kan? 746. Ya. Okay, 746 ms -1. Okay. So sekarang ni kita tahulah delta V RMS adalah 746.16 tolak dengan 516.81. And then you get your answer to be 229.35 ms -1. Okay? Okay ke? Kalau kamu tak faham nanti tanyalah Miss boleh je interrupt Miss tau, jangan takut. Lepas tu yang soalan yang kedua B tu, so soalan konsep. So dia tak akan tanyalah dalam PSPM. Sebab kamu punya adalah C3, C4 saja, semua kiraan. Okay, which is yang akan dilakukan secara face to face lah. We'll see. I don't know lah kan. Okay, so moving on to the next question. Our last question lah. Okay. So this one. Okay. Okay, can I ask you to try to do it for yourself first? Kamu buat yang ni je. Kamu tak payah buat yang ni. Yang ni definition, ni paper 1 dah tanya kan. Cuba buat yang nombor 3 ni. Miss nak tengok, kamu buat dulu. Cuba buat dulu. Okay, bayangkan macam kita dalam kelas. Gitu. Okay. Okay, try to do it. I want to see your face kejap. Start apa yang tadi? Okay. Sekejap. Tak ada lah pula kat sini. Okay, tak apa. Miss boleh tanya kah? Sorry. Okay. Sorry. Kalau yang temperature itu kan tukar pergi Kelvin dia mesti 273.15 kah? Kalau 27 sejak boleh kah? Boleh. 273 pun boleh. Okay, thank you Miss. Okay, sama-sama. Okay. So, try to do it. Macam sikit je soalan Miss prepare hari ni. This one saja. Chapter 13.
Okay. Um, so This one you should get PV equals to nRT. So pressure 250.3, volume 0.05, number of mole is 2, 8.31 T. So you get T equals to 752.11 Kelvin. And then dia nak internal energy of the gas, so U is equals to F/2 nRT. So disebabkan dia adalah polyatomic, so maksudnya degree of freedom dia 5/2. 8.31.752.11. So this one you should get 37,500 joule. Okay. So that's how you do it lah. Okay. So this one is quite simple. Miss bukan polyatomic, dia F dia sama dengan 6. Sekejap kita ada, poli 6 Sorry. Kalau poli Kita yang 3 ada- apa Miss? Kita ada apa? Kita ada mono kan? Mono 3. Diatomic 3. Poli 6. Sorry. Poli 6. Okay. So mono 3, di 5, polyatomic 6 Okay. So this one formula ni akan kasih dalam exam F/2 nRT ni. So kamu guna saja. Cuma kena hafal je dia punya degree of freedom. Okay. Okay. So okay, sebenarnya Miss nak ajar tu je hari ni. Tak banyak sangat soalan chapter 30 ni, tapi tak apa, nanti kita akan ni lagi kan. Sekejap Okay, semua orang dapat dia punya tu. Okay. Right. Semua orang dapat kan? Dapat, Miss. Senang je kan? Okay. Alright. Okay, kejap Miss nak cuba something jap. Jap, macam mana ni? Okay, kalau Miss stop ni, what happen Nampak ke muka Miss? Tak nampak kan? Nampak ke? Tak nampak kan? Mana muka korang Oh, line touch kuat kali Nampak Miss? Oh, nampak ke muka Miss? Okay. Alah, Miss nak tangkap gambar korang. Tapi tak ada muka pun sebab internet tak kuat kan? Tapi tak apalah. Okay, that's all for today. Nanti kan kalau rasa Google Meet ni macam tak bagus, tak efficient untuk kamu boleh tak message personal Miss kan? Supaya Miss adalah backup plan nak buat apa, okay? So kalau tak ada apa-apa soalan nak tanya and then boleh end the meeting lah, okay? Thank you so much for being here. I'll see you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, Thank you welcome. Miss. Okay, Bye. Thank you Miss. Bye. Thank you, Miss. Welcome, Vanessa.